Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada sabudin.com.net bertarikh 19 Julai 2022 dengan tajuk Kenapa Najib tak mahu ulas tawaran Jolo? Di media sosial sejak hilang kuasa, Najib Razak selalu menampilkan dirinya sebagai pemimpin serba tahu. Hampir semua isu semasa diulas di komennya dan kerap kali jika isu berkaitan dengan kerajaan, beliau akan memberikan cadangan-cadangan tertentu yang memperlihatkan seolah-olah dirinya begitu pakar serta serba tahu. Kadangnya juga terlihat seperti beliau menayangkan dirinya begitu cemerlang ketika memegang jawatan Perdana Menteri dan tidak pernah terbabit dengan apa-apa skandal sehingga menyebabkan BN tumbang pada 2018 yang lalu. Selain menyentuh hampir semua isu, Najib juga amat aktif di media sosial di mana berpuluh tulisan dimuat naik dalam sehari, sehingga ada yang menggelarnya Perdana Menteri FB. Di sisi lain, meskipun serba tahu, semua orang juga tahu yang menulis bagi pihak beliau ialah sejumlah admin yang dibayar gaji olehnya. Kalau berkaitan kucing, itu baru Najib sendiri yang memuat naiknya. Sebab itu tidak mengherankan ketika dia di mahkamah, Najib sering menjawab tidak tahu ketika ditanya oleh pihak pendakwa raya. Dalam keterangannya di mahkamah berkaitan kes SRC International, media melaporkan bahawa Najib telah menjawab tidak tahu sebanyak 46 kali. Dengan jawapan tidak tahu sebanyak 46 kali itu, Najib boleh dianggap mencipta rekod kerana rasa-rasanya tidak pernah ada sesiapa di dalam negara ini pernah berbuat demikian sekerap itu di dalam mahkamah. Tetapi meskipun aktif dan sering berlagak serba tahu, ada juga isu-isu tertentu yang tidak disentuhnya atau beliau buat tidak tahu berkenaan dengannya. Antaranya ialah terbaru ini tentang laporan yang menyebut Jolo iaitu watak utama dalam skandal 1MDB telah menawarkan penyelesaian untuk membersihkan dirinya dengan kerajaan Malaysia. DH melaporkan Jolo telah membuat tawaran sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia bagi tujuan itu. Begitupun selain bekas Peguam Negara Apandi Ali yang telah mengesahkan dirinya adalah pengatur untuk menemukan wakil firma Cobre & Kim yang mewakili Jolo dengan Peguam Negara, pegawai kanan SPRM dan lain-lain, pejabat Peguam Negara atau AGC turut mengesahkan kemudiannya bahawa mereka menolak tawaran tersebut. Kenapa Najib tidak mengulas isu ini? Bukankah ini isu penting dan menjadi bualan rakyat? Sepatutnya sebagai Perdana Menteri Facebook yang serba tahu, beliau tidak harus menyisihkan dirinya daripada memberi komen atau membuat ulasan berkenaan tawaran Jolo itu. Kalaupun tidak mahu mengulas tentang bagaimana Apandi Ali yang pernah membebaskannya daripada skandal 1MDB boleh dilantik oleh firma yang mewakili Jolo, Najib setidak-tidaknya masih boleh mengulas berkenaan penolakan AGC itu. Misalnya, ulaslah sama ada wajarkah AGC menolak tawaran Jolo itu atau sebaliknya. Sebaiknya tawaran tersebut diterima. Juga komenlah sikit sama ada jumlah 1.5 bilion yang ditawarkan oleh Jolo itu suatu jumlah yang berpatutan atau jumlahnya patut dinaikkan lagi. Nampak macam tak lengkap profil sebagai Perdana Menteri FB yang serba tahu jika Najib tidak mengulas atau memberi komen berkaitan isu ini. Belum terlambat dan masih sempat lagi untuk Najib berbuat demikian demi memenuhi keinginan pengikut-pengikutnya dan rakyat Malaysia yang ingin mengetahui ulasannya. Jolo pun berkali bertunggu-tunggu sama ulasan Najib kali ini. Ditulis oleh Sabudin Husin 19 Julai 2022. Sekian berita Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia, selamat petang Malaysia, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belum pun habis kes SRC International 1MDB, banyak lagi kes-kes yang lain
Yayasan Akal Budi. Tiba-tiba baru-baru ini timbul satu lagi kes yang amat besar yang sentiasa ditakuti oleh seluruh negara berkenaan dengan rasuah-rasuah. Tetapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, SPRM akhirnya membuat pengumuman yang mengejutkan. Apabila SPRM menyiasat jika projek ladang durian Gunung Inas ada unsur rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengumpul maklumat dan membuat tinjauan bagi menentukan sekiranya wujud unsur-unsur rasuah atau salah laku yang berkaitan dengan pembangunan projek ladang hutan durian Musangking. Musangking lagi. Musangking di Gunung Inas di Kupang, Baling, Negeri Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syarul Nizam Abdul Manap berkata, ia adalah langkah awal Suruhanjaya itu untuk mengenal pasti sekiranya wujud sebarang kesalahan di bawah bidang kuasanya yang dilakukan oleh mana-mana pihak yang berkaitan. Katanya dalam kenyataan itu, buat masa ini pihak kami akan menemui dan juga pegawai-pegawai agensi yang terlibat dan mereka yang boleh membantu kami dalam tujuan untuk pengumpulan maklumat yang relevan, katanya. Tambahnya lagi, jika ada asas berlaku kesalahan rasuah, maka pihak kami akan ambil tindakan sewajarnya. Tambahnya lagi, jika berlaku sebarang pelanggaran prosedur, maka perkara ini akan dirujuk kepada pihak yang terlibat untuk tindakan penambahbaikan, katanya ketika dihubungi oleh bernama pada hari ini. Beliau berkata SPRM akan mendapatkan dokumen dan kenyataan saksi yang terlibat dalam membuat keputusan pada peringkat awal projek itu diluluskan atau lebih awal daripada itu. Syarul Nizam berkata sekiranya SPRM tidak menemukan sebarang kesalahan di bawah bidang kuasanya, Suruhanjaya itu akan menyerahkan kepada agensi lain untuk tindakan yang lanjut. Pada 4 Julai yang lepas, beberapa kawasan di Baling dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan selama 3 jam menyebabkan 1,490 penduduk terjejas selain meragut 3 nyawa. Pembangunan ladang durian Musangking di Gunung Inas berhampiran kawasan tragedi didakwa menyumbang kepada kejadian itu yang mendorong desakan pelbagai pihak agar siasatan dilakukan ke atas projek itu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, memang bikin panas betul-betul kalau ini sebab hujan banjir, banjir kilat tersebut yang telah menyebabkan ramai orang dilanda musibah dan ada 3 nyawa yang melayang kerana perkara ini. Memang bikin panas. Dan memang saya setuju supaya SPRM buat siasatan betul-betul kalau memang ada unsur rasuah, kalau memang patut dihadapkan ke mahkamah, diambil tindakan. Jangan main-main. Ini boleh melibatkan keselamatan orang. Ini boleh melibatkan nyawa orang. Sekarang didakwa pula ladang ataupun pegunungan ladang di durian Musangking di Gunung Inas berhampiran kawasan tragedi itu didakwa menyumbang kepada kejadian itu yang telah mendorong desakan pelbagai pihak agar siasatan dilakukan ke atas projek terbabit. Siasat betul-betul, betulkah itu puncanya? Kalau betul itu puncanya, pastikan orang yang berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Kesian orang yang dilanda musibah. Kalau tidak ada keadilan, kalau tidak ada kebenaran disingkapkan, itu memang menyebabkan keluarga pasti sakit hati yang berpanjangan. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.